Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Kami daripada kumpulan 3 dari BRI ingin membentangkan satu infografik bertajuk Peranan Rukun Negara dalam Memupuk Perpaduan di Malaysia. Baiklah, sebelum kita teruskan ke dalam intisari infografik, baiklah saya perkenalkan diri terlebih dahulu, iaitu nama saya Nur Badaliah Aini binti Martan dengan nombor matrik saya di 2022 110253. Saya Nur Zamrin Tirusli memegang kad matrik D2022110531. Saya Nur Adawiah Natasha Metrianzi memegang nombor matrik D202211020541. Saya Nur Emiliana Aida binti Cik dan nombor matrik saya ialah D202211020003. Saya Syamul Rupiah Ilanggoven. Baiklah, mari kita teruskan dengan prinsip yang pertama pada rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip pertama ini merujuk kepada bangsa dan negara yang wujud dengan adanya kepercayaan agama yang kukuh kepada Tuhan. Perlembagaan Persekutuan di Malaysia telah pun menetapkan bahawa agama Islam merupakan agama rasmi persekutuan dan semua individu yang ada di Malaysia adalah bebas memiliki kepercayaan masing-masing dengan aman dan tenteram. Sebarang tindakan yang dilihat sebagai mempersendakan, menghina dan seangkatan dengannya terhadap agama seseorang individu adalah tidak dibenarkan sama sekali. Tindakan-tindakan yang sewajarnya akan dikenakan dan diambil kepada pihak yang berkaitan agar tidak melanggar sebarang masalah ataupun membuat kekecohan di masa akan datang. Peranan prinsip pertama ini dalam memupuk perpaduan adalah sebagai tunggak dalam pembinaan modal insan dan juga diri, yang mana sebelum mewujudkan satu bangsa negara yang bersatu padu, seeloknya sesebuah negara itu memastikan rakyatnya ataupun masyarakatnya adalah masyarakat yang mempunyai jati diri dan juga moral insan yang sempurna. Tidaklah sempurna, tetapi sekurang-kurangnya adalah yang terbaik di kalangan yang terbaik. Malah, peranan prinsip pertama dalam rukun negara ini juga sebagai asas dalam pembentukan nilai dalam diri. Dalam mewujudkan sebuah negara bangsa yang bersatu padu, masyarakat yang diwujudkan perlulah mempunyai nilai-nilai dalam diri yang mana sekurang-kurangnya mereka mempunyai perasaan bertolak ansur serta kasih sayang dalam diri mereka, barulah mereka dapat memupuk perasaan ataupun sifat bersatu padu untuk menerima individu-individu yang mempunyai kelainan yang sangat berbeza daripada diri mereka. Malah, prinsip kepercayaan kepada Tuhan ini sendiri dapat mengekalkan keharmonian dan keamanan negara dengan saling menghormati antara satu sama lain. Setelah asas pembinaan modal insan dan juga jati diri serta nilai murni telah dibentukkan dalam diri setiap individu, secara tidak langsung keharmonian dan juga keamanan negara dapat dikecapi dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan saling menghormati antara satu sama lain. Dan yang terakhir sekali adalah dapat mewujudkan rasa kasih dan sayang dalam kalangan rakyat tanpa ada pengabaian hak. Di sini bermaksud apabila masyarakat mempunyai modal insan, jati diri dan juga nilai murni yang elok, yang baik, secara tidak langsung bukan sekadar keharmonian dan keamanan negara yang kita kecapi, malah akan terwujudnya rasa kasih dan sayang dalam diri kalangan rakyat Malaysia sendiri, yang mana akan menyebabkan mereka saling sayang menyayangi antara satu sama lain dan bakal hilangnya pergaduhan ataupun tidak akan tercetus sebarang perbalahan antara mereka. Malah masing-masing akan sentiasa menghormati dan juga bakal menjunjungi serta mengambil tahu tentang orang lain juga. Rukun negara. Rukun negara merupakan identiti negara kita. Di sini, saya ingin menerangkan tentang prinsip kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Di negara kita, raja dan negara mempunyai ikatan yang sangat rapat. Ini adalah kerana Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Dalam konteks perhubungan rakyat dan raja, rakyat harus mencurahkan taat setianya kepada raja. Manakala raja atau pemerintah harus menyediakan perlindungan kepada negara dan seluruh rakyat jelata. Hubungan timbal balas ini meletakkan asas kesetiaan tidak berbelah bagi dalam kalangan rakyat, lantas membentuk semangat kebangsaan yang boleh menyatupadukan rakyat semua. Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong iaitu YDPA adalah Ketua Negara. Perkara 44 pula menyebut bahawa YDPA adalah sebahagian daripada komponen yang membentuk parlimen di negara ini. Justru, prinsip kesetiaan dan ketaatan kepada raja dan negara menjadi unsur dan ciri penting dalam soal kewarganegaraan di Malaysia. Setiap warga negara Malaysia perlu menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada YDPA dan negara. Manakala di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermastauti tanpa mengurangkan taat setia kepada YDPA.
Selain itu, apakah cara-cara untuk menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara? Menghormati lambang kebangsaan merupakan langkah awal untuk menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara. Antaranya ialah bendera jala gemilang, simbol kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Bendera ini wajib dikibarkan dengan penuh hormat, terutama pada perayaan kebangsaan dan acara rasmi. Selain itu, jangan lupakan lagu kebangsaan negaraku yang melambangkan perasaan cinta dan bangga kepada negara. Yang amatlah penting untuk kita berdiri tegak dan mendengar dengan penuh hormat ketika lagu ini dimainkan. Pada masa yang sama, hayatilah lirik lagu tersebut sebagai ungkapan kecintaan kita kepada raja dan negara. Di samping itu, menjunjung undang-undang negara juga merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat yang taat, kita perlu memahami dan menghormati peraturan yang telah ditetapkan. Oleh kerana itu, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan seperti membayar cukai tepat pada waktunya, menghormati hak orang lain dan memelihara ketenteraan awam. Prinsip ketiga iaitu keluaran perlembagaan berfungsi sebagai perlindungan kepada setiap rakyat negara ini dari segi hak dan keistimewaan sebagai seorang warga negara. Oleh demikian, setiap warga negara Malaysia perlu patuh akan perlembagaan supaya negara menjadi aman dan damai serta tiada individu yang terkecuali daripada mematuhi perlembagaan. Keluhuran perlembagaan Malaysia terletak kepada kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang seperti hal yang melibatkan perundangan, sistem pemerintahan, kedudukan dan sosioekonomi. Prinsip keluhuran perlembagaan dapat memupuk perpaduan dengan menerapkan amalan menghormati perlembagaan negara di mana ia dapat mendidik rakyat agar menerima, mematuhi dan mempertahankan kandungan serta maksud perlembagaan negara yang merupakan sumber perpaduan tertinggi di Malaysia. Oleh itu, rakyat akan mempunyai rasa tanggungjawab untuk memastikan perlembagaan negara sentiasa didaulatkan dan tidak dicabar oleh mana-mana pihak. Akibat mengabaikan perpaduan adalah keharmonian negara terjejas di mana tidak ada kesepaduan di kalangan rakyat. Misalnya, rakyat tidak mempunyai matlamat yang serupa dan tidak dikongsikan bersama dan mengakibatkan keamanan negara, integrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni, kerjasama sesama rakyat tidak dipupuk serta disempurnakan dengan jayanya. Selain itu, pembangunan ekonomi yang tidak stabil akan memberi kesan jika perpaduan diabaikan. Hubungan etnik yang tergugat akan mendorong ekonomi negara terjejas kerana Malaysia terkenal dengan hubungan etnik yang harmonis. Hal ini jelas bahawa perpaduan dan integrasi rakyat amat penting untuk memastikan pembangunan ekonomi yang lancar dan konsisten serta sebarang penyelesaian masalah ekonomi perlu diambil kira dalam etnik. Tambahan pula, aspek sosial akan terjejas jika tiada perpaduan komunikasi antara rakyat. Sekiranya aspek sosialisme tidak wujud dalam negara, akan memberi kesan seperti wujud kelompok-kelompok kecil yang mana akan menunjukkan jurang antara masyarakat. Justru, dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara kuasa ketuan, perlembagaan menjadi asas penting untuk menjamin keadilan, kerjasama, kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang prinsip rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Perkataan kedaulatan bermaksud kekuasaan yang tertinggi. Oleh itu, prinsip kedaulatan undang-undang bermaksud kedudukan undang-undang sesebuah negara sebagai kuasa tertinggi yang mesti dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak atau lapisan masyarakat. Prinsip rukun negara yang keempat ini berperanan memupuk perpaduan dengan adanya penguatkuasaan undang-undang. Setiap undang-undang dan sistem perundangan secara universal mempunyai tujuan utama iaitu menyediakan peraturan yang mesti dipatuhi oleh setiap ahli masyarakat dengan cara menetapkan standard serta batasan dalam setiap aktiviti. Selain itu, ia juga bertujuan mengekalkan dan mewujudkan ketenteraman dalam masyarakat. Seterusnya adalah dengan mengenakan hukuman yang setimpal kepada mana-mana individu yang disabitkan bersalah. Pihak berkuasa perlu menghukum sesiapa sahaja yang melakukan jenayah tanpa mengira bangsa, agama, umur dan juga pangkat. Ia bertujuan untuk memberhentikan dan menghalang seseorang individu daripada melakukan perkara yang tidak bermoral. Dan akhir sekali adalah dengan menitik beratkan prinsip kebebasan rakyat. Ini menjamin kebebasan rakyat untuk bersuara, beragama, perlindungan di sisi undang-undang, kebebasan memiliki harta dan lain-lain lagi. Kebebasan rakyat tersebut masih dikawal dengan peraturan dan batasan tertentu supaya tidak disalahguna bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hubungan sesama manusia tidak boleh berlaku dengan sempurna
sempurna jika tiada peraturan dari undang-undang. Antara akibat jika mengabaikan prinsip yang keempat ini ialah ia dapat mengancam keselamatan negara. Pertahanan bagi sesebuah negara juga banyak bergantung kepada rakyatnya. Hubungan tegang antara rakyat sememangnya mampu membuka keselamatan negara. Hal ini kerana hubungan yang harmonis di kalangan rakyat secara tidak langsung akan mewujudkan sebuah tembok pertahanan yang kukuh dan dapat menjamin keselamatan sebuah negara. Yang seterusnya ialah menjejaskan imej negara. Bagi sebuah negara yang tidak aman, ia akan menjadi tajuk perbualan di peringkat global. Keadaan ini menjadi buruk apabila kita akan ditolak sama sekali untuk mengadakan kerjasama dengan negara-negara maju yang lain. Tanpa keamanan, negara akan sukar untuk melakukan sesuatu yang dapat membanggakan maupun menarik perhatian negara lain. Dan akibat yang terakhir ialah ekonomi negara tidak akan berkembang. Sekiranya sesebuah negara mengalami suasana huru-hara, labur asing akan berasa bimbang terhadap modal yang dilaburkan dan juga keselamatan perniagaan mereka di negara ini. Kemerosotan ekonomi akan melambatkan proses perkembangan dan kemajuan negara. Malah, taraf hidup penduduk akan menjadi rendah akibat ketiadaan peluang pekerjaan. Negara yang kacau bilang bukan sahaja terdedah kepada ancaman dari dalaman tetapi juga dari luar yang melihat ini sebagai peluang untuk campur tangan sekaligus membuka peluang untuk menguasai negara tersebut sama ada secara halus ataupun terang-terangan. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya mengamalkan dan menghayati prinsip rukun negara agar rakyat hidup bersatu padu dan negara sentiasa berada dalam keadaan yang selamat dan sejahtera. Kesopanan dan kesusilaan merupakan rukun negara yang kelima. Rukun negara telah diperkenalkan pada 31 Ogos 1970, rentetan perpaduan kaum yang rapuh dan goyah ketika peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Namun demikian, peristiwa ini mungkin berulang jika masyarakat tidak menghayati prinsip kesopanan dan kesusilaan yang digariskan. Kesopanan bermaksud mengamalkan cara bertutur yang sopan santun serta lemah lembut, manakala kesusilaan pula bermaksud kebaikan yang dilakukan oleh individu seperti jujur, ikhlas dan merendah diri. Prinsip kesopanan dan kesusilaan bermakna rakyat Malaysia harus bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik. Pengamalan prinsip kelima ini boleh membawa kepada perhubungan yang harmoni dalam masyarakat kita. Rakyat yang bersopan santun dan bertata susila dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu. Prinsip ini sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang menghormati dan menghargai kepentingan kaum lain. Sesuai dengan Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk, rakyat harus menghormati dan saling memahami adat resam dan nilai hidup kaum lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Refleksi kami terhadap tajuk infografi berkenaan dengan peranan rukun negara dalam memupuk perpaduan adalah sekiranya rukun negara ini diabaikan dan tidak dihayati oleh masyarakat yang tersendiri, maka bakal terjadinya masalah perpaduan yang disebabkan oleh perbezaan agama, budaya dan kaum yang ada serta perbezaan politik. Disebabkan ini juga masyarakat akan saling tidak mengenali dan memahami adat resam, bahasa, budaya dan kesenian yang ada pada setiap kaum. Malah perasaan buruk sangka juga serta syakwa sangka akan mula berjalan seiring memburukkan lagi keadaan yang ada dan akhirnya negara ini menciptakan bangsa yang tidak mampu bertolak ansur apatah lagi ingin bersatu padu. Selain daripada itu, masyarakat bakal kehilangan nilai-nilai murni dan juga jati diri mereka sebagai rakyat Malaysia yang sangat prihatin dan baik budi pekerti. Selain itu, masyarakat bakal kehilangan nilai-nilai murni dan jati diri sebagai rakyat Malaysia yang prihatin dan baik budi pekertinya. Malah, hal ini juga mampu memberikan pandangan yang buruk dan serong kepada negara kita apabila masyarakat luar melawan Malaysia selain nama baik negara tercemadi rakyatnya yang tidak mampu memahami peranan rukun negara di Malaysia itu sendiri. Harapan kami adalah diharapkan rakyat Malaysia dapat memahami maksud dan juga peranan-peranan yang ada pada rukun negara agar dapat dihayati dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari demi mencapai negara yang gemilang, terbilang serta negara yang bersatu padu. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.